Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast. Tapi bukan podcast, ni lebih kepada review overall season untuk EPL musim 21-22. Malam dan last game dah tamat dah. Kita tahu siapa juara. Of course, macam fans Glory Hunter awal semalam pergi tempat tu untuk menyaksikan kemenangan Manchester City. Yeah. Tahniah diucapkan kepada Manchester City kerana berjaya merangkul kejuaraan untuk yang keberapa kali dah? Untuk Pep. Kali keempat lah, sepanjang 5 tahun 4 kali dia menang. Sebab dahsyat. Dahsyat. So kita dah bukan nak review pasal fakta-fakta ke apa, tapi kita nak secara overall maybe team of the season lah. Yes. Apa yang kami cakap ni juga kami nak dapatkan feedback pada korang juga. So korang boleh komen setiap pasukan apa yang kami sebut. Komen lah apa-apa yang benar. Alright, kita share idea. Share, okay. Kita pergi Big 6 lah kot. Big 7 lah, Big 7 kan. Okay. So kau firstly kau rasa ada kejutan tak untuk EPL season ni? Dia tak ada kejutan pada aku. Cumanya aku suka persaingan yang macam ni. Sampai final match baru kau tahu siapa juara. Compare tu beberapa season sebelum ni kan, macam City awal-awal kita dah tahu boleh juara kan. Aku rasa lebih best yang macam ni. So final match tu dahsyat lah. Sebenarnya actually nyaris-nyaris juga City terlepas malam. Comeback. 2-0 kena dulu dia. Gila lah. Tapi overall untuk City aku rasa dia memang team yang almost complete lah. Dan dengar cerita next season ada Holland pula. Tak ada dengar, memang dah confirm. Memang dah confirm. So antara Jesus, antara Sterling yang bakal keluar mungkin tak memberi impact sangat. Tapi aku harap satu je, janganlah dia orang buang gundogan tu. Sebab pada aku dia tak ada special. Dia tak terdengar function. Dia nak keluar. Aku ada baca rumus. Ada rumus, okay. Tapi kita tak cerita pasal Man City dulu. Kita first akan pergi ni secara overall pasukan Norwich, Watford, Burnley. Terkejut tak dia tersingkir? Kalau ikut Norwich memang dia punya style macam tu lah. Setahun naik, setahun turun. Setahun naik, setahun turun. Norwich dengan Watford baru naik, turun balik. Cumanya aku sedih dekat Burnley lah. Sebab dia dah berapa tahun, berapa musim dia dapat retain kan. Tapi tahun ni nampak dia macam buat tindakan drastik. Dia buang dia punya manager tu. Dan lepas tu tak dapat pula nak bagi impact yang sama dengan season sebelum ni. Sayang lah. So Burnley pun tersikit. Tapi kalau dari segi game tak ada apa yang rugi pun. Sebab tim ni boleh katakan memang tim yang paling rendah. Terima kasih Watford kerana berjaya mengejutkan MU hari tu. Kita yang sebut. Tapi tersingkir, okay. Of course, Leeds United dengan Everton, Leeds di saat akhir dia terselamat sebab dia menang semalam. Last game dia skor minit terakhir. Siapa yang skor? Harrison. Minit 90+4 dia skor. So dia menang, dia secure. Walaupun game tu kalau semalam dia seri pun dia tetap layak, dia tetap selamat. Sebab Burnley kalah dengan Newcastle. Cumanya bila cakap pasal Everton memang tak sangka lah. Memang tak sangka dia boleh struggle sampai tahap ni. Sampai terpaksa tukar manager beberapa kali kan. Dia mungkin tak bersedia untuk kehilangan Ancelotti sebenarnya pada awal season. Dan dia nak masa awal season pula Calvert-Lewin gila kan. First berapa game dia score saja, lepas tu James kembali, so sempat lempar ambil untuk selamatkan Everton. Walaupun di saat-saat akhir baru dia layak lah. Actually tak selamatkan pun. Sebab dia masa dia datang ambil tangga ke-16 dan dia tutup dengan tangga ke-16 juga. Dia selamat lah. Selamat daripada tersingkir lah. Nampak macam ada function lah. Dia ambil half season. Kau kena bagi dia masa. So untuk net, Southampton tak ada yang mengejutkan. Dia berjaya mid table punya club. So pemain yang menjadi orang kata sebutan ramai, of course dia buat cross dan dia punya striker dulu daripada Chelsea, Broha. So apa yang kita next season, Tuchel kata Broha tu player akademi dia akan ada peluang, akan ada ruang untuk jadi pemain dalam Chelsea punya team. Sebenarnya Chelsea bantu juga beberapa tim dengan dia punya loan tau. Antaranya Gallagher dekat Crystal Palace. Bagus lah dia orang, aku suka. Tapi next season mungkin dia ambil balik lah sebab semua dah perform. Itu antara Tuchel dah bagi tahu yang dia akan bagi peluang untuk player-player yang dah perform untuk buka ruang. So nombor 14 Aston Villa. Half season dah selaku Gerrard ambil alih. Nampak macam tak ada perubahan sangat. Dia hampir memberi hope untuk Man City, untuk fans Liverpool. Tapi sekali lagi Gerrard mengecewakan fans Liverpool. Itu dulu dah slip jatuh. Sekali dia bagi hope dah 2-0 tapi kena comeback pula. Cumanya kalau kita tengok Aston Villa tu sendiri, aku percaya fans Aston Villa dia ada keyakinan kat Gerrard ni. Mungkin sebab season ni mungkin belum sempat. Season depan mungkin dia ada higher expectation. Sebab Gerrard tu sendiri dah dapat tarik beberapa nama besar masuk. Digne, Callum Chambers. Bukanlah nama besar sangat, tapi pemain yang
ada kualiti lah. So, Coutinho Coutinho pun dah permanent kan. Aku dengar Suarez pun bakal masuk jeratkan bawah. Dan ni dia dah deal lah semalam. Midfield daripada Marseille, Kamara. Dah sign 5 tahun. And aku percaya Suarez kalau betul dapat comeback ke EPL, dia memang striker yang walaupun dah tua sikit tapi dia tetap ada impact. And dia punya connection dengan Coutinho and Gerrard mesti ada something. Aku percaya Aston Villa akan jadi satu tim yang mencabar. Sebab aku rasa season depan dia bukan jadi big six lah. Okay, kalau sebelum kita nak pergi ke yang atas Brentford, satu-satunya pasukan yang naik pada season lepas yang berjaya selamat. Aku sangat terkejut lah Brentford sebab first game dia kalahkan Arsenal. Yes. Dia 3 game first menang. 2 game ke 3 game? 2 game menang. So dia memberi hope sebab Brentford ni dah berapa tak. Selaku ni kali pertama layak. Yes, kali pertama layak dan dapat retain pula. Dapat retain nombor 13 guys. Aku rasa satu pencapaian yang sangat hebat lah untuk pasukan baru. Dan dia, Alisson pun dapat menaikkan nama dia balik setelah ada masalah jantung itu. So ini keluar Alisson dan aku dengar Alisson pun dah banyak kelab nak cuba pancing dia balik. Tapi kita tengoklah macam mana. Tapi kredit tu the manager lah. Sebab macam mana daripada Liga Championship naik ke EPL, dia bawa semangat macam no fear tau. Dia lawan dengan tim-tim besar, dia memang tak ada nampak terlalu menghormati lawan ke apa. Cuma membezakan adalah nilai lah tim tu, kualiti. Itu tak boleh beza lah. Tapi semangat dia diorang ada. Dan yang kita takut dengan tim ni adalah striker dia dah mula dipancing. Dah mula dah tim-tim besar nak cari. Takut dia tak dapat cari pengganti. Sebab biasa tim-tim macam ni, dia ada one season wonder kan. Bila striker dia kena beli, itu betul risau. So next, Crystal Palace pun antara yang mengejutkan sebab last season aku rasa dia hampir-hampir tersingkir. Siapa dia punya coach dia? Roy Hodgson. So season ni Vieira ambil alih, nampak ada kombinasi tu. Sebab Vieira kalau ikut sejarah sebagai jurulatih di Liga Perancis tak menjadi. Sampai kena pecat. So bila dia datang dekat EPL ni dia boleh adapt. Liga yang paling susah kat dunia ni EPL, tapi dia boleh adapt dengan pemain-pemain muda yang dibawa. Okay, to be honest, Crystal Palace adalah tim yang aku memang betul-betul follow daripada awal season ni. Sebab aku nampak dia orang transform jadi tim yang baru. Of course, dia punya engine is Gallagher lah. Dan dia punya rotation, Vieira aku percaya dia punya kelebihan adalah meletakkan pemain yang betul pada waktu yang betul. Dia dah buat upset dengan tim-tim besar, kalahkan Arsenal, kalahkan MU juga semalam. Lepas tu dia ada Edward, ada Ayu, ada Zaha, Oli, ramai depan tu. Muda. Dia boleh rotate pada waktu yang betul. Aku respect Vieira boleh baca kat situ. Tapi aku terfikir kalau Gallagher tahun depan balik ke Chelsea, mesti ada impact yang besar. Kesian juga. Sebab dia pun cuba pancing Donny van de Beek, tapi Donny van de Beek memilih untuk ke Everton. Masalah-masalah tim macam ni untuk meyakinkan pemain berkualiti tu sebab tak ada European game kan. Tu masalah dia orang. Next, pasukan yang paling kaya dan mengejutkan. Sebelum Pak Arab mengambil alih, nombor 20 tanpa kemenangan, 12 game tanpa menang. So ni for the first time Newcastle survive. Tak ada sejarah tim yang dah 12 game tanpa menang EPL tapi dia berjaya survive, dapat nombor 11. Next season aku rasa ramai nama-nama besar akan masuk dengan projek mega yang Newcastle nak buat ni. Dia bila dengar pengambilan tu memang fans dah hype. Cumanya fans sendiri terkejut bila katanya wawasan tinggi tapi ambil Eddie Howe je. So tapi dia memberi yang mula-mula fans tak terima tau. Kau kata kau ada ambition yang tinggi, dia nak profile tinggi lah macam Ancelotti, macam tinggi-tinggi Allegri ke apa. Tapi bila dapat Eddie Howe, last dia dapat buktikan dia change kelab punya nasib begitu saja. Sebab sebelum dia nak ambil Eddie Howe, Unai Emery. How ke Howe? How to pronounce Howe? Aku berusia Howe. Okay. So korang komen tulisan sebutan apa yang aku baca pada mulanya Unai Emery. Pada Januari dia dah verbal dah confirm ni. Tiba-tiba Unai Emery dia U-turn balik. Tak tahu sebab apa aku baca, sebab dia takut tak boleh nak adapt culture EPL yang fans yang tekan. So tapi Eddie Howe dia berjaya dengan player-player dia berjaya. Aku paling terkejut Bruno Guimaraes tolak Arsenal masuk Newcastle. Sabar fans Arsenal. And dia pun dapat Trippier juga. Itu player-player yang dia buat pembelian bukanlah yang paling besar untuk season ni, tapi dia beli pemain yang tepat lah tengok untuk selamatkan diorang dulu untuk season ni. And jangan, aku paling risau dekat Newcastle is bila orang dah mula nak ambil Maximin tu. Maximin kalau dia pergi, dia adalah nadi pada aku pergerakan Newcastle semua. Kalau dia dipancing,
memang akan jadi masalah. Sepatutnya dia orang kena berusaha sedaya upaya untuk kekalkan dia. Aku dengar nama-nama Neymar pun antara berkait untuk datang ke EPL bermain bersama Newcastle. Wow. Pasukan paling kaya dia, jarak dia dengan PSG jauh tu, memang kaya gila. So season depan aku rasa EPL akan lagi gempak, bukan saja Big 6, apa tu jadi Big 7, Big 9 lah. Next, Wolf. Wolf ni dia konsisten, dia setiap season top 10, tak kalah Dia mengacau. Hampir mengejutkan Liverpool semalam sebab dia berjaya skor di awal minit ketiga. Tapi Wolf ni pada aku sejak dia kehilangan Nuno, aku rasa gameplay dia jadi lain kan. Maksud tu Nuno dah sebati dengan player-player yang dia ada. Bila Nuno pindah, Dante ni baru masuk. Okay, nampak awal-awal tu struggle, tapi season ni dia maintain untuk dapatkan nombor 10. Maybe macam ada Ahmad Traore pun kan, kita tengok sebelum ya. ni defend tim lawan pun agak risau kalau dia ada kan. So bila dia dah transfer ke Barcelona, mungkin yang tinggal tu tak adalah menakutkan sangat. Baru baik je. Jimenez Macam lama itu kan. kepala kan. So And Raul, Ruben Neves tu. Ruben Neves tu pun Itu aku rasa bakal dipancing kot. kot season depan. MU mungkin, Arsenal pun mungkin, ramai sangat yang sebut nama dia. Ini yang jadi masalah bila tim-tim middle club ni tengah sedar nak rebuild. Tapi diorang pun perlu penjualan tu sebab diorang pun perlukan Business. modal. Bola sepak adalah bisnes kan. Yeah. So next, Brighton. Brighton ni sejarah dia, siapa jurulatih dia? Graham Potter. Macam dia ambil alih 2 tahun lepas nombor 17. Dia ambil pun tengah season. Tapi dia berjaya bawa season ni dengan season baru menjadi pengacau pun jadi pengacau. Kalau kau tengok betul-betul game Brighton masa dia bantai MU 4-0 tu, dia macam mana cakap lah, sebuah pasukan yang ada plan. Cuma diorang tak ada finishing striker yang clinical lah. Dia game disiplin. Game disiplin itu. Dengan pemain-pemain apa dengan Cucurella, Casey tengah nak pancing. Yes. Siapa lagi? Bissouma. Yes. Arsenal pun aku rasa nak. Bissouma tu sebenarnya dari season lepas pun memang banyak tim nak ambil kan. Tapi mungkin dia nak try lagi satu season. Tapi aku rasa kali ni dia akan belah. And dia juga punca West Ham dapat main Conference League semalam. Thank you guys. Bissouma dah well back. Kalau tak, MU yang main Conference League. MU bersama Arsenal teman kita akan main Europa League. Europa League. Malam Jumaat kita stay. Next, Leicester City. Leicester. Awal musim nampak tak meyakinkan. Kalah seri dengan beberapa player injured. Macam Madison pun awal season injured. Jamie Vardy rasa season ni banyak kurang tak main. So dengan diorang, tapi diorang sustain, jaya dapat nombor 8 dan jaya layak ke semi final Europa League, Conference League. Tapi memang Brendan Rodgers pun mengaku memang dia rasa season ni dia ada kegagalan lah. And dia cakap untuk sama kali ni dia akan buat big overhaul. Dia akan overhaul tim dia, akan buat rombakan, dia kata. Walaupun Madison awal-awal season injured, tapi season ni dia berjaya dapat double figure, assist dan goal. Aku Actually Madison walaupun dia awal season dengan hujung season lepas, walaupun dia tak injured, dia tak jadi pilihan Rodgers tau sebenarnya. Bila situasi yang memerlukan, Madison dapat balik perform dia punya prestasi asal, and tu Rodgers pandang dia balik. So Leicester season depan tak ada European Cup competition, boleh fokus lah kat Liga tu kan. Sebab season ni aku rasa season depan makin sukar untuk dapat top 7, top 8. Pasukan yang mengejutkan Telemans antara yang dipancing. Of course Arsenal pun nak beli Fofana. Memang Leicester actually dia ada produce. dia produce player-player yang baik dan tak berapa nak mahal. So tim lain banyak nak beli tau. So Sampai MU kena scam. oh masih tak boleh lupa patut kau berterima kasih kena hadiahkan hiburan. Next, pasukan yang aku rasa kalau team of the season, aku pilih West Ham dari US season ni lah. Season lepas dia berjaya dapat nombor 6, cuma season ni nombor 7, tapi season ni nampak dia David Moyes dia masa dekat MU, lepas kat MU dia berjatuh. Dekat pergi ke Sociedad tak jadi, pergi Sunderland tak jadi, tapi dekat West Ham ni masa zaman Covid hampir tersindir, tapi bila season lepas David Moyes tahu apa dia nak buat, dia bawa player-player drama menjadi nadi utama dan Declan Rice sendiri lah. Dari tengah dia yang berjaya sampai ke semi final. Tapi Declan Rice pun dah menolak sebarang lanjutan kontrak. Dia pun dah ready nak jump ship ke tim yang lebih besar. So Moyes kena start lah cari pengganti dia sebab Declan Rice tu dah jadi macam dah
Nadi. Nadi, harapan. Aku Tim dengar- dah banyak bergantung kat dia lah. Aku dengar West Ham offer 7 tahun kontrak 250k kot. Tapi aku tak rasa dengan usia yang muda Declan Rice ada, baru 23 tak silap aku. Player akademi Chelsea yang tak dapat tempat, tapi dia boleh buktikan. Aku dengar dia nak masuk Chelsea balik. Itu yang aku dengar, sebab Kante bermungkinan akan pindah Dan PSG. tim macam West Ham actually sebenarnya dia ada time dia terlalu bagus dan ada time dia terlalu bermasalah. Dia tak ada konsistensi. Macam ujung-ujung ni lah, sayang lah. Actually dah boleh stay tak Europa League kan. Kalau dia dapat atasi Moyes dapat benda tu. Okay. Next, pasukan yang terpower lah, nombor 6. Arsenal. MU. 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 Manchester United. Season ni banyak masalah. Dia memberi hope. Awal-awal season menang 5-1 dengan Leeds. Bawa Varane, Sancho, Cristiano Ronaldo. Kalau ikut pembelian tu, aku walaupun bukan fan MU, aku rasa season ni MU punya ni. Aku Awal sebagai- season aku rasa macam tu. Awal aku sebagai fan Crystal Palace mula-mula macam, "Wish, ini this is our time." Tapi akhirnya ke lembah nombor 6. Tapi aku sedih lah bila yang statement last di Hia tu kan, dia kata siapa nak belah-belah. Dia kata siapa Dia pun dah stress lah. dekat sini siapa yang kekal hanya yang ada hati saja. Siapa yang tak nak main, yang tak ada hati bolehkan pergi. Aku rasa Adakah merujuk pada Pogba tu? tapi Setuju. Rangnick dah, walaupun Rangnick bukanlah manager yang bukan kata tak bagus, cuma player tu bukan player dia nak terjemahkan dia punya taktikal tu mungkin suka, tapi aku suka apa yang dia exposekan masalah-masalah dalam Man United ni membuka mata orang luar. Dan sebenarnya player yang tu sendiri tu yang bermasalah, yang mungkin dengan gaji yang besar kepala dia buat sendiri. Sebab tu aku rasa aku sampai dah kena keluar statement macam tu. Siapa nak belah-belah. Tapi ceritanya Rangnick adalah coach walaupun interim, dia orang mengharap yang tinggi juga. Ada letak harapan yang tinggi untuk Rangnick, at least kembalikanlah kegerunan orang tu. Cuma Tapi dia tak apa boleh. masalah aku rasa? Kalau ikut observation kau apa masalah? Player Dia tak boleh handle player ke apa? sebab aku rasa tak ada pengalaman untuk handle star. Dekat MU aku rasa ramai gila star. Pogba, Cristiano Ronaldo, David De Gea, Edison Cavani. So mungkin setiap orang dengan player-player yang tak dapat main lagi, yang aku dengar rumours macam Jesse Lingard pun ada bergaduh dengan Rangnick, dengan Harry Maguire juga. Itu mengacaukan momentum team dan gaji yang tak mengikut struktur yang betul lah. Siapa player-player yang kau tengok akan keluar? Cavani akan belah? Aku dengar 6 player confirm keluar. Cavani, Juan Mata, Ligran, Pogba tak ada? Lingard, Pogba akan belah. Aku ada baca Erik Ten Hag nak berjumpa dengan Pogba dulu untuk berbincang. Tapi kalau aku tanya pendapat aku, fans-fans semua dah tak nak dia. Semua yang mintakan dia pergi. Erik Ten Hag pun aku rasa kalau sebagai fans tak perlu berubah. Kau build around player-player baru. Apa yang aku tengok Frankie De Jong. Tapi tak patut ke? Patut buat farewell untuk Lingard tu. Lot. Member siap-siap stres tu, siap merajuk tu, tak buat farewell tu. Sebab tu masa training sebelum dia lagi sepele dia ada gaduh dengan Maguire. Sebab tu Rangnick dah bagi tahu kau tak akan terlibat dalam game yang terakhir yang pada farewell untuk kau. Sebab dia sendiri mengeluarkan kenyataan tu menimbulkan dengan spekulasi yang dia bagi tahu post-goal yang dalam dressing room tak harmoni. Dia sendiri yang dendahkan dan post-goal dendahkan kepada TV. So itu yang beri punca utama aku rasa. Semua ada besar kepala. Next, player Arsenal nombor 5. Arsenal, okay. Dia kalau dalam tim Arsenal tu terbahagi dua, Arteta in dan Arteta out. Arteta in. Sebab apa? Kalau kau tengok, memang fan Arsenal ramai yang positif dengan Arteta buat apa yang dia dapat achieve season ni. Tapi dalam masa sama, kau kena faham, dalam 2-3 musim ni, Arteta dah spend lebih daripada 250 juta. Hasil dia apa? KPI untuk fan Arsenal biasa, yang mostly aku baca lah dekat FB apa, dia nak at least Champions League tahun ni, season ni. Tapi Arteta tak dapat deliver. Pada aku, dengan barisan pemain yang ada, Arteta patut ambil tanggungjawab. Kesalahan utama adalah pada Januari bila masalah utama Arsenal bahagian serangan, Arteta tak address benda tu, tak ada pembelian striker pada bulan Januari. Benda tu biggest mistake yang dia pernah buat pada aku. Aku sebagai fan neutral, aku Neutral pula. fan neutral, aku rasa aku setuju apa Arteta buat. Sebabnya kalau kau tengok, memang kau kata dia dah 3 season dekat
dekat Arsenal. 2 season berturut-turut nombor 8. Season ni dapat nombor 5. Okay, kalau kau tengok player-player yang dia dah kumpul sekarang ni dengan player-player yang dia beli, Ramsdale, pertama daripada bawah Ramsdale, Tomiyasu, Gabriel, Ben White, Trainee. Semuanya bawah 25 tahun. Ini berapa kali main? Partey berapa kali main? Kita ambil defend dulu. Semua bawah 25 tahun. Okay, maybe Trainee dengan Zaka dah Trainee 28 kot. Partey 28, Zaka dalam 29-30. Depan dia Martinelli, Saka, kau ada Odegaard dengan Smith Rowe. Semuanya bawah 25 tahun. Kau kena tengok ni jangka masa panjang. Dalam plan dia, kalau jangka masa panjang, dia tak perlu spend yang terlalu besar untuk jangka masa panjang. Build player sendiri, yang menyelah pun player daripada akademi sendiri. Saka dengan Smith Rowe, itu yang paling menyelah. Okey, aku bagi contoh lah, Sambi Lokonga, dia beli 35 juta. Tavares, dia beli pun 30 juta. Untuk jadi simpanan saja. Itu mistake tu. Kau kena faham, dia memerlukan squad depth. Tapi dia belum tambah tahap tu. Tapi aku yakin dengan apa squad Arsenal, gameplay Arsenal kalau kau nampak sekarang ni ada vibe sikit daripada Pep Guardiola lah. Aku nampak sikit laju, main possession. Boleh menang MU, boleh menang lawan Chelsea, tapi kalah lawan Southampton, kalah lawan Newcastle. Bila diharapkan tak jadi, bila tak diharap boleh pula perform. Itu yang menyebabkan kurang konsisten. Aku yakin season depan Arsenal akan menjadi something lah. Kalau dia boleh address problem dia orang. Kalau season depan Arteta tak boleh nak deliver, itu baru aku rasa dia patut undur diri lah. Pada aku dia dapat undur. Satu season lagi bagi aku. Satu season lagi. Lacazette dah tak nak main, KTM pun dah tak nak main, dia kena cari striker baru. And tengoklah siapa yang nak main dengan Arsenal. Gabriel Jesus, aku dengar Gabriel Jesus dah masuk. Gabriel Jesus 55. Agak price tag tu agak berat untuk Arsenal sekarang. Sebab dia pun Pepe buang itu pun bayar tuan tu. Dia pada tak main dah Pepe, tak tahu macam mana. Okay, so next. Nombor 4, pasukan yang akhirnya layak ke Champions League, Antonio Conte. Bila dia ambil alih, nombor 9. Aku dengar masa itu, masa dengar cerita Antonio Conte tunggu MU punya offer sebenarnya. Malamnya MU bagi Ole peluang untuk 2 game terakhir, Spurs dah tambah tu. Dia daripada Nuno, lepas tu Mourinho, lepas tu pergi Conte kan. Dalam keadaan tak berapa nak sedap tu, Conte kira beranilah ambil tim yang bermasalah ni. Dan Kane pula pada awal season tu actually tak dapat form pun. Hampir-hampir pergi City. Berapa game baru dia dapat gol kan. Sebab aku dengar cerita juga, City memang nak Kane macam tu. Sampai di hari terakhir, Man City offer 150 juta. Spurs tolak. Cuma sayangnya sekarang Spurs ni, aku tak tahu ada double standard dia dekat sana. Sebab kalau kita tengok persembahan individual player dia pun sepatutnya nama-nama yang macam Son kan, boleh disebut sebagai dalam player-player terbaik kan. Player terbaik serius. Nadi utama Spurs ni aku rasa terletak pada Kane dengan Son lah. Aku tak boleh bayangkan kalau dua ni tak ada, aku rasa Spurs ni menjadi team mid table je kot. Cuma apa yang Antonio Conte dapat ni sebab masa awal season dia masuk, tengah season dia masuk, dia kata pembelian dia nak sepenuhnya daripada dia. Dengan Paratici dah silap aku, dah masuk jadi sporting director untuk Spurs kan. Itu juga menyebabkan Conte berani untuk join sebab dia berjaya bawa Kulusevski dengan siapa player tengah dia? Tindakan yang betul. Kulusevski tu tindakan yang betul. Dia bawa memang baik lah. Dia bawa masuk Kulusevski dengan siapa dia punya Ben Takur. Ya, okay, sorry lupa. Itu antara kekuatan dia lah. So apa rasa Spurs season depan tak dengan rumah juga Dybala mungkin bakal masuk Spurs dengan connection yang ada pada Conte, Paratici. So aku sebab Conte ni aku boleh gelarkan dia instant success punya coach. And dia pun akan pakai duit banyak dia pun akan pakai duit dia jenis macam Mourinho punya kau bagi aku duit, aku boleh sama dengan Pep lah. And dia selayaknya pun dapat main kat UCL. Aku memang rasa dia layak. Dia layak. Compared to Arsenal dan saingan dia, aku rasa dia belum ready. Spurs memang dah layak lah pada aku. Dan Son Heung-min berjaya menang pemain Asia pertama yang menang kasut emas di EPL. Serius kan, pemain yang menang kasut emas tanpa ambil penalti season ni. Langsung tak ada penalti, kongsi bersama Salah. 23 gol season ni. Serius. Son tu kenapa aku tak dengar rumor-rumor yang kelab-kelab besar nak beli macam Real Madrid ke, Bayern ke. Tapi mungkin dia dah selesai kot dengan Spurs. Dia pun dah jadi legend Spurs lah aku rasa. So dia patut stay real season bersama dengan Antonio Conte. Okay, next Chelsea last season menang Europa League Champions League. Quite a good season lah sebab dia ada Kelab Dunia juga. FIFA Club World Cup.
So awal season nampak meyakinkan, nampak orang kata okay ni ada fight, bukan Man City Liverpool saja tapi Chelsea pun akan memberi fight. Tapi di tengah-tengah season tu dengan masalah owner, political dalaman, dengan terpaksa tukar owner sekarang. Tukar Dan owner. masalah utama dia of course bahagian serangan lah. Timo Werner tetap Timo Werner lah. Dan Lukaku pula tak dapat deliver apa yang diharapkan. Siap buat kenyataan pula, rindu kat Inter Milan pula. dengan Tuchel ada masalah perceraian bersama isteri dia. Itu sikit sebanyak mengganggu lah masa tengah musim tu. Dengan player-player injured, Ben Chilwell, Reece James injured masa tengah season, itu mungkin merencatkan Chelsea punya perjalanan lah. Of course deliver dengan Lukaku 100 juta, kau buat statement macam tu, siapa yang tak marah? Sampai kau kena ban. Fans pun dah tak boleh terima. Dan cara yang paling terbaik untuk Chelsea dapatkan satu prestasi yang baik, of course first kali aku rasa dia kena tukar Lukaku tu. Apa dengan cerita Lewandowski? Tak ada nama. Sebab Lewandowski dah tak nak sign kontrak. Sekarang Barca atau Chelsea ya. Chelsea yang tengah kejar dia. Lukaku mungkin boleh balik Inter balik kot apa yang dia cakap. Kalau dia nak sangat, dan kalau Inter nak dia lagi lah. Kan? Mungkin Conte pun boleh guna dia sebab Conte yang bersama dia dekat Inter. Mungkin kita pair Harry Kane, Lukaku, Son Heung-min, dia tahu. Chelsea nombor 3, nombor 2. Pasukan aku rasa dah selama 5 tahun ni top 2 memang Leicester, memang Man City, Liverpool. Kecuali last season ni dapat nombor 2. Tapi tak boleh cakap apa sebab Liverpool memang bagus. Aku memang bukan fan Liverpool tapi benda kenyataan. Apa yang Klopp buat tu Gameplay memang cantik. Memang laju. kau as a fan kan. Ya, Kalau kau tim lain kau risau game ni menang kalah. Kalau kau fans City atau Liverpool, jangan risau. kau boleh tahu lah minggu ni mesti kau menang lah. Sebab apa yang Klopp buat tu itu betul terasa proses daripada 2015 Klopp balik. Klopp ni cakap dalam first conference dia, give me time at least 4 years. So ni selepas 5 tahun ni aku rasa ini the best team Liverpool pernah ada dalam history. Cuma maybe Klopp kurang luck sikit. Total 4 piala Cuma satu EPL lah dia dapat sebab kau kena bersaing dengan Pep dulu-dulu pula. Tapi dia berjaya dekat UCL, Pep tak berjaya dekat UCL dapat. Sama adil lah dengan era yang apa. Aku rasa Klopp dan Pep Guardiola, walaupun aku bukan fans orang, aku rasa for now ni orang memang the best coach lah. Cumanya Liverpool lebih baik pada mata aku sebab dia kurang membeli. Dia gunakan squad yang ada tu dengan baik. Salah tetap dengan Mane, Firmino macam tu juga. Dan cumanya mungkin kita nak melambaikan tangan kepada Origi lah. Legend yang bakal meninggalkan. Dia time-time perlu, Dia time-time perlu memang dia selalu deliver kan. So aku dengan masih tak sure lagi Salah nak sign kontrak ke tak. Dia tengah ada mungkin Mbappe tak jadi pergi, mungkin Perez tukar Nabi Salah. Sebab Salah memang minta gaji 400k. Tapi Liverpool masih lagi menimbangkan benda tu. Sebab kalau Salah minta macam mana, kalau dia minta Van Dijk pun mungkin akan minta. Ramai bot akan kata mengganggu pula. Ya, tapi kalau tanya aku dengan apa sumbangan Salah dia beri selama ni, dia dia layak carry the team, dia layak dapat 400,000 tu. Kalau tanya aku lah. Untuk pulang lah. Korang lah pada fans Liverpool, korang boleh komen nak Salah stay atau rasa dah cukup untuk Salah selama dah 4 tahun tu aku rasa Salah dengan Liverpool. Next, team champion Manchester City. Tak ada apa yang aku rasa respect dengan diorang ni. Cumanya kalau lah Holland cepat adapt dengan permainan EPL yang aku rasa dia pun akan terkejut juga. So next season UCL pun boleh dapatkan City. Aku baca pandit-pandit kata ramai beranggapan dia bakal gagal di Man City. Dengan sebab Man City adalah main all-rounder punya gameplay. Semua akan rotate. Kalau kau tengok Haaland, jenis run, counter attack untuk tunggu bola di depan. Aguero boleh bawa bola. So kita tengok lagi satu tentang tengah. Macam City hari tu tak jadi macam malam tadi. Ada juga time nampak tengah tu buntu. Dan bila kemasukan Gundogan tu betul-betul tukar game. Memang lah. Dia super sub. Jangan keluarkanlah Gundogan. Aku rasa dia akan stay. Dengan hasil malam tadi aku rasa pun dia berbaloi untuk stay. So ini saja review EPL kali ni. Tahniah untuk semua pasukan. Aku rasa season depan bakal jadi lebih menarik lagi sebabkan macam Newcastle of course ada duit, player macam West Ham, Leicester kata nak overhaul team. Dan untuk next season pula dia akan berhenti dengan
season sebab untuk bagi World Cup. World Cup pula. So ada perubahan tu. Dan itu mungkin aku tak sure ramai mungkin player-player akan jaga kaki untuk main World Mungkin, Cup. betul. Kita tengok macam mana gameplay biasa. Okay, sebelum kita tutup aku nak tanya kau setuju tak dengan pemilihan KDB sebagai player of the season? Pendapat. And Foden as a young player of the year. Okay, masuk Aziz kau ungkitkan benda ni sebab KDB for season ni dia half season baru dia menyelah. Kalau aku akan setuju. Aku akan pilih Son Heung-min untuk menang player of the season. Dengan apa yang dia carry team dari ke Champions League walaupun tak ada cup lagi, dengan count gol 22 gol dekat EPL tanpa penalti, itu bukan satu benda yang mudah kot. So kalau pada aku Son Heung-min layak untuk menang player of the season lah. Okay, aku macam Ada setengah orang kata salah. Tapi macam ni kau pendapat kau? Salah pun kandidat yang bagus, KDB pun bagus, tapi aku setuju untuk Son. Betul lah. Aku setuju untuk Son sebab dia memang macam tu. Ada time EPL tak berapa pandang tim yang ketiga keempat ni kan. Kalau Son mungkin sebab double standard Asia ke apa tak pasti, tapi dengan pencapaian tu patut ada pengiktirafan untuk dia. Dan untuk youth player aku tak berhati, aku tak setuju. Foden okey, memang good player lah. 9 gol 5 assist. Tapi kalau pandang overall, aku more to Saka lah. Sebab Bukayo Saka is the one yang carry the whole team. Foden main dia orang yang bagus. Betul. Saka dia carry team tu bawa tempat keempat. Aku cakap kalau Arsenal tak ada Saka, tak dapat tempat keempat. 5 tempat kelima. Tempat kelima. Dia tak ada player yang boleh carry team. Saka dengan umur tu dia bawa team kat bahu. Aku rasa sangat besar. Ini lain kalau tanya aku Gallagher lah. Crystal Palace tu. Dia memang bagi aku dia shining lah. And next season kalau dia balik ke Chelsea pun aku rasa dia tetap akan dapat tempat sebab dia orang yang memang passionate untuk main bola. Mana dia punya calon-calon dia? Okay. Young player Arnold, Gallagher, Mitchell, Mount, Ramsdale, Rice, Saka. Okay. Kalau aku ada dua pilihan je kot. Saka ataupun Declan Rice. Aku Gallagher atau Saka. Aku percaya apa yang kau cakap, Saka memang carry the team. Dia memang player muda yang aku yakin kalau tak ada dia, macam kau cakap, mungkin tak nombor 5 kot. Nombor 6, nombor 7. Sebab dia carry the team. Nak harapkan Martinelli pun tak sangat, Smith Rowe pun tak sangat. Dia yang main semua game pun. Dia Saka yang main semua game. Aku rasa mungkin dia patutnya menang. Dan Declan Rice, of course Declan Rice apa yang dia bawa sebagai captain, lead the team. Walaupun dapat nombor 7 tapi dia berjaya juga bawa sampai semi-final untuk Europa League. Itu sesuatu yang luar biasa dengan tim West Ham ni. Untuk aku, Saka atau Declan Rice aku antara salah satu tu. Manager of the season, aku tu tak sebut lagi. Manager of the season belum kan? Okay. Kalau kau siapa? Antara 5 ni calon akhir. Kau pilih tu. Kalau aku pilih Vieira. Ini calon yang paling tak popular. Bukan sebab aku tak suka yang, bukan tak suka Liverpool, tak suka MU ke apa, tapi Vieira change the mood of the whole team. Crystal Palace tahun ni adalah tim yang sangat positif. Kalau kau tengok setiap game pun, walaupun dia orang seri, tak dapat mata penuh, Tapi dia ada gameplay. mood positif tu lain, gameplay lain. Vieira macam bagi satu boost. Aku suka cara tu. Aku antara dua kot. Frank daripada Brentford ataupun Eddie Howe. Sebab Tapi dia half season lah. Tak ada lah kalau nak menang pun. Brentford kan, sebab kau daripada kelab yang first time datang EPL dengan bajet yang kecil untuk survive. Kau survive bukan nombor yang betul-betul nak relegate. Kau dapat survive bukan di akhir season. Kau dapat survive dah tengah bulan 4 tu, kau dah memang confirm akan stay. So aku rasa dia paling layak tu untuk menang dengan squad yang dia ada, yang squad yang tak popular, dengan fanbase yang kecil tapi berjaya staykan. Jangan jadi one season wonder je, cukup. Ada kemungkinan. Macam Wigan ke dulu kan, Swansea ke, hilang. Okay, itu saja untuk minggu ni review EPL kita untuk team of the season dengan secara overall untuk season 21-22. So kita akan review maybe Liga-liga lain pula. So kalau korang nak tahu liga-liga lain, mungkin pendapat korang macam mana pula, boleh komen dekat bawah, setuju ke tak setuju apa kita orang cakap ni. Teruskan komen, teruskan support kita orang, download apps kita orang, follow semua social media kita orang supaya korang tak lepas patah-patah konten-konten dan disediakan untuk anda. Saya juga nak cakap terima kasih pada komen-komen yang menghina. Daripada komen anda kami belajar. Okay? Jumpa lagi. Bye-bye.